Terima kasih saudara-saudara yang saya hormati, yang saya kenali dan yang saya kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ucapkan terima kasih mengambil masa bersama dengan kami untuk berbincang forum yang penting yang kita hadapi di dalam negara kita dan juga di negara-negara yang lain. Memanglah kita juga ada speakers yang berkaliber, prominent, yang saya share dengan pengalaman mereka, pengetahuan mereka, penganalisan mereka juga dapat membantu kita memahami lagi. Sebagai khusus kita kata kita tidak mau fine-tuning, kita nak overhaul. Tetapi kita juga inginkan maklumat bagaimana kita nak melakukan, bagaimana kita dapat menggerakkan masyarakat. Memanglah polisi kerajaan sekarang ini menggunakan konsep Robin Hood Tongsang, bermaknanya steal from the poor and give to the rich. Inilah dia punya matlamatnya dan masih digunakan dengan boleh-bolehnya, di mana the poor are being exploited to the full dan mereka menjadi lebih miskin lagi. Ini juga sudah menjelma, manifest. United Nations punya kajian menunjuk menggunakan Gini coefficient sebagai pengukur antara jarak yang miskin dan yang terkaya. Mengikut kajian mereka, di Asia Tenggara kita nombor 1, di Asia kita nombor 2, belakang Papua New Guinea. Ini tidak maknanya kita harus membanggakan, menunjukkan bahawa dalam Southeast Asia jarak antara yang kaya miskin amat luas. The gap between the rich and poor is wider in Southeast Asia. In Malaysia, kita ingat kawan-kawan kita negara jiran, tapi di sini ini juga yang menyedihkan. Kita juga dapat melihat bahawa 40% household gajinya, pendapatannya kurang 1,500. Negara kita 15% saja yang membayar cukai kerana pendapatan mereka lebih 3,000. 85% tidak mampu kerana gajinya, pendapatannya kurang. Dan di sini juga nampak sangat kerajaan nak menghasap rakyat dengan program GST. Kerana GST hanya dapat dilakukan apabila lebih 80% rakyat membayar cukai. Kita hanya 15% kerana kita tak mampu. Bermakna juga dalam keadaan begini, di mana rakyat dipinggirkan, ditindas, juga mereka mengalami satu tekanan jiwa, apa yang kita panggil alienasi. Alienation bermaknanya mengakibatkan masalah sosial yang ini kita sibuk cuba mengatasi. We are more interested in the symptoms than the cause. Itu juga bermaknanya dalam hubungan ini, dalam hubungan eksploitasi antara majikan dan pekerja, oleh kerana majikan menguasai teknologi dan kapital, maka mereka menentukan hubungan ini, maka itulah pekerja bermasalah dari segi hubungan ini. Memanglah kita mengharap sangat bahawa kerajaan mencelah, mediate, jadi perantara antara ketegangan capital dan labor, pekerja dengan majikan. Tetapi pemerintah sudah berpaling sadar, iaitu mereka adalah pro-kapitalis, secara langsung dan tak langsung menghalalkan penindasan di tempat kerja, kerana penindasan ini adalah sumber keuntungan untuk golongan kapitalis. Dan juga cuba menghalalkan eksploitasi melalui undang-undang dan juga media. Kita juga tahu sistem kapitalis ini ada period yang setiap 10-12 tahun dia berubah, ada krisis. Satu peringkat pertamanya tak payah regulate the market, ada krisis, regulate the market, lepas tu deregulate the market. Dengan berbagai program neoliberal policies terhadap privatization, new economic model, mungkin yang ini akan dijelaskan lagi oleh kawan-kawan kita, dan juga bajet. Kesemuanya juga mengukuhkan pendirian kita bahawa corporate diutamakan, rakyat dimiskinkan. Dan juga kita dapat lihat bagaimana privatization digunakan dan berbagai bidang termasuk kesihatan dan perkhidmatan asas. FDA yang makin
ditonjolkan is another form of colonization ataupun penjajahan baru. GST juga begitu. Dia cuba mencukai rakyat tetapi mengekalkan subsidi pada yang kaya raya. Juga bersama juga dengan subsidi juga begitu. Ya, maka itu juga baru-baru ini berkenaan Akta Kerja, Akta Kesatuan, Program Perindustrian, all of them are anti-workers. Ya, bermakna juga pemerintah memang jadi kuncu pada kapitalis ini, orang suruhan yang menyebabkan yang miskin menjadi lebih miskin. Kita juga berharap, kita juga lihat bahawa memanglah kemiskinannya ditimbulkan pada setiap Malaysia Plan, tapi tak selesai juga. Kerana definisi para kemiskinan pun berubah-ubah mengikut political decision, ya. Dan juga kita lebih romanticize poverty, make it into abstraction. Ya, kita cerita dalam hotel macam-macam bapa sedih, tapi we do not internalize it. Kerana dalam proses kita membincangkan secara abstrak, rakyat mati, rakyat buluran, berbagai-bagai lagi. So sedap bercakap, tapi there's nothing there. Ya. So akibat dari itu yang miskin, merana, dituduh berbagai-bagai lagi. Walhal kita mengatakan pekerja adalah tulang belakang pada ekonomi negara. Dan kami juga percaya mereka mempunyai potensi untuk mengubah keadaan sebagai a revolutionary force untuk dibincangkan bersama. Yang lain itu juga adalah ya masalah yang menjadi penting pada kita adalah soal yang penting adalah dari segi political will, ya, ikhtiam politik. Kerana kita dapat lihat bahawa berbagai-bagai program adalah berbentuk fizikal. It's not people oriented, egoistical. Ya, one up. Setiap menteri ataupun Perdana Menteri bawa dia nampak satu yang lebih daripada yang lain. Ya, kita ada konflik jungle, nak benda-benda yang panjang, yang lebar, yang tinggi, yang bagai-bagai lagi. Ya, seolah-olah macam very Freudian lah, ya, dari segi kehendak mereka itu. Kita juga dapat melihat bagaimana mereka memandang pada golongan miskin. Dia liability or asset. Kalau kita menganggapkan mereka sebagai liability, hubungan kita cukup berlainan. Sebab asset, hubungan kita cukup berlainan dari segi penghormatan kita beri kerana kita tahu mereka boleh membuat sesuatu. Dan 2008 telah memberi gambaran bahawa rakyat boleh bangun. Dan kita harus memupukkan, memperkasakan lagi rakyat ini. Kita juga dapat lihat bagaimana MECC very selective prosecution, ya, dan juga saya percaya our cabinet have been privatized lah, the minister, ya, dan tahu bahawa dia also have been privatized, ya. Dan kita dapat lihat the labor laws, apa yang kita kata slavery in modern times, ya. Itu juga menyedihkan kami kerana soalnya apa yang harus kita lakukan, ya. Memang soalnya kita tidak mengubahkan acuan ataupun mold yang ada. If you have a capitalist mold, you behave like capitalist. Adakah kita cuba mengubahkannya? Adakah kita ketuk-ketuk menjadi ubah? Kalau you have a square mold, you get a square cake. You will never get a round cake. The square cake is troubling us. Yeah? So do we change the mold? Do we find alternative dari segi itu? Kita juga tahu the state is protecting the capitalist. What do we do? Yeah? So bermakna juga kita harus mencari sesuatu. We cannot just rationalize ataupun apologize. Seperti Karl Marx mengatakan, the philosophers and intellectuals interpret the world in various ways. The point is to change it. Bermaknanya kita harus memikirkan dari segi empowering the people. Ya, seperti semana yang saya katakan 2008 satu gambaran yang besar. Did we do anything about it since 2008? Adakah kita memperkasakan mereka lagi? Ataupun kita masih menggunakan mereka seperti mana yang telah dilakukan dulu-dulu? Ini saya rasa amat penting. Ya? Adakah kita bersama share knowledge, analysis, action dan experience? Do we do anything to redeem the dignity, the confidence? Masyarakat rakyat biasa hancur confidence and dignity. They know what's happening. Can we redeem? Can we work together
Kerana pengalaman kami dengan peneroka bandar, dengan kilang, dengan estate, apabila mereka memahami perjuangan ini, mereka lebih ganas, lebih garang dari kami. Dia face any, dia kena tahan, dia keluar, dia buat lagi. Kerana dia mempertahankan masyarakat dia, bukan diri sendiri. So they got the dignity back, they got the confidence back. So bermaknanya, when we speak to them, kita tengok dari awal sampai akhir, they change. Bermakna jangan fikir orang yang berpelajaran tinggi, kadang orang pelajaran tinggi pun bahaya. They can change a lot more than ordinary people when the heart is not in the right place. Maka itu juga kita ingin menyeru pada semua kawan-kawan, all the progressive forces yang ada, let's work together, so that we can have a better future for our country, for our beloved country. Terima kasih.